Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Bagaimana dengan topik-topik sebelum ini? Adakah anda telah faham dan jelas dengan apa yang telah saya terangkan? Baik, seterusnya kita beralih kepada bab yang keempat yang bertajuk retorik. Jadi bab ini lebih kepada seni berbicara dalam komunikasi. Bagaimana pembentukan perkataan, bagaimana pembentukan frasa, klausa, makna, dan penggunaan kosakata yang betul dalam bidang yang tertentu. Anda dah belajar semua tu dalam tajuk-tajuk yang sebelum ini. Jadi sekarang kita akan melihat ada cara ataupun ada seni-seni tertentu yang kita gunakan dalam komunikasi, dan kita fokuskan kepada dua aspek komunikasi, iaitu komunikasi lisan dan juga komunikasi tulisan. Untuk sesi pengajaran saya pertama, saya akan terangkan mengenai retorik pendedahan. Retorik pendedahan ini kena faham, kena jelas. Penggunaannya sangat penting apabila kita nak memberikan sesuatu idea yang pertama, yang membuka minda, membuka mata pendengar ataupun audiens. Jadi apakah itu retorik pendedahan? Retorik pendedahan ialah satu bentuk tulisan ataupun retorik yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu perkara yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang membaca huraian tersebut. Tadi saya sebut. Tadi saya dah nyatakan. Jadi retorik pendedahan ini sangat berkesan untuk membuka persepsi baru kepada pendengar ataupun audiens tentang sesuatu hal, tentang sesuatu perkara. Jadi kalau kita nak memberi satu kejutan dari segi informasi, retorik pendedahan lah yang paling sesuai. Jadi kita akan lihat sedikit prinsip-prinsip yang dititik beratkan dalam retorik ini. Baik, sekarang kita nak tengok apa 3 prinsip utama dalam retorik. Apabila seseorang menggunakan retorik pendedahan, jadi penghasil wacana ataupun penulis karangan ataupun penulis esei ataupun orang yang bercakap, orang yang berbicara mesti tahu subjek yang diperkatakan. Jadi apabila dia ingin memperkatakan sesuatu, pastinya dia tahu apa yang diperkatakan. Itu sangat penting dalam retorik pendedahan, kerana pendedahan ini umpamanya kita memberi sesuatu yang baharu kepada pendengar. Pendengar mungkin tertarik untuk mendengar apa yang kita nak cakapkan. Jadi prinsip yang pertama ialah kita mesti kuasai subjek yang kita nak perkatakan. Jadi bagaimana pula dengan prinsip yang kedua? Halayak ataupun pendengar ataupun audiens tidak faham akan subjek. Jadi di sini kita fokuskan kepada apabila halayak ataupun audiens tidak faham akan subjek, di sinilah peluang untuk kita menggunakan retorik pendedahan itu dengan baik. Dan kebanyakannya yang menggunakan retorik pendedahan ni ialah motivator. Motivator pastinya akan menggunakan perkataan-perkataan yang mudah. Kerana retorik pendedahan ini memerlukan penguasaan ataupun penggunaan kosakata yang memberi impak kepada audiens. Nanti anda akan lihat contoh-contoh yang digunakan dalam retorik pendedahan memang mematuhi prinsip menggunakan kosakata yang mudah untuk memberi impak kepada apa yang disebutkan. Jadi ketiga apa dia? Subjek yang dibicarakan tidak kontroversi, iaitu tidak akan mencetuskan perbezaan pendapat. Yang ni sangat penting untuk dititik beratkan di dalam prinsip retorik pendedahan, kerana pada saya sifat retorik pendedahan dia mesti mudah. Bukan setakat mudah dan dia tidak memberatkan kepala, kerana retorik pendedahan itu hanya satu pendedahan awal saja. Dia tidak memerlukan bukti-bukti, tidak memerlukan penguraian panjang lebar, tidak memerlukan penerangan lanjut. Jadi membuka persepsi pembaca ataupun audiens itu lebih diutamakan apabila kita menggunakan retorik pendedahan.
macam mana kita nak faham penggunaan retorik pendedahan di dalam komunikasi lisan. Jadi, saya sertakan video dan juga audio seorang motivator yang menyampaikan motivasinya. Jadi, saya menggunakan video ini untuk menunjukkan contoh-contoh retorik pendedahan yang boleh dikenal pasti melalui sesi motivasinya. Anda akan dapati bahawa terlalu banyak perkara-perkara yang memberikan pendedahan dan juga membuka persepsi baharu kepada audiens dari segi kesedarannya. Jadi saya ingin sebutkan di sinilah sesi motivasi, teks-teks motivasi menggunakan terlalu banyak retorik pendedahan untuk memberikan satu perspektif ataupun satu kesedaran kepada audiens yang mendengar. Seperti yang saya ada sebutkan tadi, retorik pendedahan ini ialah satu bentuk seni yang tidak memberatkan minda kita. Tujuan dia untuk memberikan kesedaran, motivasi dan juga nasihat. Itu pada saya sangat penting yang boleh dimanfaatkan melalui penggunaan retorik pendedahan ini. Jadi saya harap melalui contoh-contoh yang saya berikan, anda boleh jelas rupa-rupanya retorik pendedahan ini agak ringkas. Nanti apabila awak belajar retorik penghujahan, di sini anda boleh nampak retorik pendedahan selalunya bersifat ringkas, manakala retorik penghujahan bersifat lebih terperinci. Jadi harapnya retorik pendedahan ini mudah difahami melalui contoh-contoh yang saya berikan. Ramai orang terus tak meningkat sebab anggap diri dia tu lemah, serba kekurangan. Ini yang silap. Ayat yang anda nampak dalam skrin ialah contoh penggunaan retorik pendedahan yang pertama. Jadi di sini saya katakan ayat ini sebagai retorik pendedahan, menggunakan retorik pendedahan kerana kita lihat kosakata ini. Ramai orang terus tak meningkat. Bermula dari ramai sehinggalah meningkat yang membentuk klausa ini, di situ terus memberi satu perspektif kesedaran tentang sifat manusia yang tidak meningkat dalam hidupnya ataupun tiada kemajuan dalam hidupnya. Mungkin setengah orang tidak sedar mengapa dirinya tidak maju. Jadi berdasarkan ayat yang disebut oleh ahli motivasi tadi, ramai orang terus tak meningkat. Perspektif pertama, audiens memang dah dapat di situ. Jadi terus memberikan satu kesedaran. Jadi kita lihat apa penyambut selepas itu, iaitu sebab anggap diri dia tu lemah, serba kekurangan. Pada saya, retorik pendedahan yang digunakan di sini digunakan dengan baik untuk memberi satu nasihat, membuka kesedaran kepada individu yang tidak maju, yang tidak ada prinsip untuk berjaya, supaya membuang rasa yang mengatakan diri itu lemah dan juga kekurangan. Jadi yang terbaik untuk para motivator menggunakan motivasi mereka supaya terus masuk ke dalam diri ataupun sanubari audiens ialah menggunakan retorik pendedahan itu dengan cara yang ringkas, mudah, tepat dan juga memberi kesan kepada diri ni. Itu ialah contoh retorik yang pertama. Jadi kita teruskan dengan contoh yang kedua. Ramai orang menyesali kejadian asal diri dia. Kenapalah aku ni tak lawa? Kenapalah aku ni gemuk? Kenapalah aku ni penakut? Untuk paparan yang kedua ini, apa yang anda lihat pada paparan ini dan apa yang anda dengar daripada audio tadi? Baik, untuk contoh penggunaan retorik pendedahan yang kedua. Saya bacakan ayatnya. Ramai orang menyesali kejadian asal diri dia. Kenapalah aku ni tak lawa? Kenapalah aku ni penakut? Baik, motivator ini menggunakan ayat
yang ingin meningkatkan kesedaran kepada pendengarnya. Jadi secara jelasnya di sini, motivator menggunakan satu aras kesedaran kepada pendengar supaya memikirkan selama ini inilah yang mereka fikirkan yang mengakibatkan kejadian rasa tidak yakin pada diri sendiri dan juga rasa menyesal atas apa yang telah dikurniakan kepada diri sendiri. Jadi retorik pendedahan dimasukkan di dalam unsur-unsur morfologi sehingga membentuk frasa dan juga klausa yang saya kira, yang saya nampak agak baik digunakan. Iaitu apa dia ya? Okey, kita lihat. Ramai orang. Okey, motivator merujuk kepada ramai orang. Tidak semua orang lah, maksudnya ada individu yang mempunyai perasaan menyesal atas kejadian diri dia. Diri dia dijadikan sebegitu rupa. Iaitu apa? Tak lawa, tak cantik ataupun penakut. Jadi dekat sini penggunaan perkataan tadi memang secara realitinya berlaku. Jadi retorik pendedahan pada asalnya pendengar mungkin merasakan saja dalam dirinya tetapi belum ada aras kesedaran. Jadi apabila guna perkataan menyesali, guna perkataan kejadian asal diri, pada saya retorik pendedahan itu amat mudah untuk masuk ke dalam sanubari kerana inilah yang kita rasakan selalu. Jadi nampaknya penggunaan morfologinya agak mudah dan juga menyebabkan pendengar berfikir dengan perkataan yang mudah itu inilah yang kita rasakan setiap hari, selalu apabila kita berhadapan dengan orang ramai. Jadi kita rasa rendah diri dengan kejadian yang diberikan kepada kita dari segi rupa paras, dari segi bentuk badan dan juga aras pemikiran. Jadi harapnya anda boleh jelas di sini contoh penggunaan retorik pendedahan yang kedua sama dengan contoh yang pertama tadi. Jelasnya ialah penggunaan morfologi yang membentuk frasa dan akhirnya membentuk klausa sangat membantu untuk orang, untuk pendengar, untuk audiens berfikir sejenak apa yang telah mereka fikir selama ini dalam bentuk ayat-ayat ya. Jadi saya harap anda jelas tentang apa yang saya nyatakan di sini. Sebenarnya, kita kena jadikan kekurangan kita sebagai senjata keperkasaan kita. Kalau ditanya pada diri saya nampak ayat yang ketiga ini, contoh penggunaan retorik yang ketiga ini merupakan contoh yang pada saya baik pada diri saya lah. Okey. Kalau kita bacakan, sebenarnya kita kena jadikan kekurangan diri kita sebagai senjata keperkasaan kita. Nampaknya penggunaan morfologi di sini bukan setakat mudah, senang kita nak faham, tetapi ada impak yang agak mendalam di situ untuk menjadikan orang berfikir sejenak dan mengubah diri dia. Okey, kita lihat sama-sama bagaimana penggunaan retorik pendedahan ini sebenarnya memberi kesan yang baik kepada diri orang yang mendengar. Okey. Klausa kita kena jadikan, maknanya kita kena jadikan bermakna memerlukan satu tindakan daripada diri kita ya. Jadikan apa? Kekurangan diri kita. Kekurangan diri kita jadi satu frasa yang kedua daripada satu klausa ini ya. Okey, kita kena jadikan satu frasa, kekurangan diri kita satu frasa. Okey, dah dua frasa di situ yang memberi impak kepada kita untuk sedar. Okey, bagaimana dengan frasa ketiga? Di situ impak yang lebih besar. Apa dia? Sebagai senjata keperkasaan kita. Maknanya kekurangan itu tidak boleh dilihat sebagai satu kekurangan yang menjadikan kita rasa rendah diri dan juga kita tidak maju. Jadi di sini pendapat ataupun saranan ataupun nasihat yang diberikan oleh motivator ini ialah menjadikan kekurangan kita itu sebagai senjata yang menunjukkan sebenarnya kita kuat. Jadi dekat sini kena faham. Retorik pendedahan sebenarnya impak yang sangat mendalam di sini ialah menjadikan orang tidak sekadar melihat kekuatan dan juga kebijaksanaan itu sebagai satu bentuk yang menjadikan kita berjaya. Tidak. Motivator ini
memberikan sebaliknya, iaitu kekurangan yang kita ada boleh jadi satu senjata keperkasaan kita. Dari segi semantik di sini, yang kita boleh jelas, yang kita boleh faham, maksud senjata keperkasaan kita ialah maksudnya kita melawan kekurangan yang ada pada diri kita untuk bangkit, untuk meningkat supaya menjadi lebih berjaya dan juga maju. Di sinilah yang saya kira sebagai contoh penggunaan retorik pendedahan yang ketiga ini memberi impak yang maksimal supaya kita berfikir secara mendalam. Mungkin kita tidak diberikan nasihat, maksudnya kita hanya menggunakan kekuatan untuk berjaya. Tapi bagaimana dengan kekurangan yang ada dalam diri kita? Sebenarnya secara simboliknya, kekurangan diri itu perlu diperbetulkan dan menjadi senjata yang perlu digunakan untuk melawan kekurangan yang wujud dalam diri kita. Okey. Tukarkan kekurangan jadi kelebihan untuk menggapai kecemerlangan dan pertingkatkan kelebihan untuk menggapai kejayaan. Jangan tengok realiti, tapi tengok potensi. Tuhan tak jadikan kita sia-sia. Mesti ada sebab dan mesti ada kelebihan-kelebihan tertentu yang tak ada pada orang lain. Ingat, setiap orang adalah unik. Kalau kita asyik kata kita tak boleh, selamanya lah kita akan diperlekeh, diperbodoh dan dihina atas kekurangan-kekurangan yang kita ada tu. Kita kena faham dan percaya setiap yang dijadikan Tuhan tu pasti ada gunanya, pasti ada peranannya, pasti ada kepentingannya untuk seluruh kehidupan. Tuhan tak jadikan kita sia-sia. Kita cari lebihnya kita, jangan asyik tengok lemahnya kita. Kekurangan kita ni nilainya di sisi Allah jauh lebih besar daripada asasnya serba lengkap. Allah Maha Adil, Maha Tahu, Maha Menilai. Tuhan tidak memandang rupa kamu daripada bangsa apa kamu, berasal dari mana, tapi daripada amal ibadah kamu. Jadi, kita semua hebat, unik dan luar biasa bagus.